لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلاة وسلاما دائمين متتابعين متلازمين إلى حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد. Tuan Imam dan seluruh muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, puji dan syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnianya dan izinnya serta iradahnya. Kita masih dipertemukan pagi ini, pagi Jumaat, dalam kuliah subuh mingguan, dan ini adalah kuliah pertama setelah kita berehat seketika untuk kita berikhtiar, berusaha sebagai hamba Allah Azza wa Jalla untuk kita tuan-tuan sekalian sama-sama mengelak kemudaratan yang dijangkakan, walaupun orang kata belum sampai tahap yakin, tapi sesuatu yang dijangkakan itu pun adalah sesuatu orang kata apa, ukuran fiqahnya yang boleh kita meletakkan hukum. Disebut sebagai az-zannu al-ghalib, az-zann al-ghalib. Tuan-tuan dan puan sekalian, bersempena dengan bulan Maulidur Rasul ini, Rabi'ul Anwar, musim bunga yang penuh dengan cahaya-cahaya, Rabi'ul Awwal. Suka saya nak berkongsi satu idea lah berkaitan dengan isu yang orang tanya. Menarik juga soalan ini. Dia tanya, kita ni bila masuk bulan Rabi'ul Awal kita seronok sebab bulan ni bulan Maulid Nabi. 12 Rabi'ul Awal tarikh kelahiran Nabi. Jadi dia kata kita ni seronok pasal Nabi lahir pada hari tersebut. Adakah kita tak perasan bahawa hari yang sama, tarikh yang sama, bulan yang sama, Nabi juga wafat? Ini satu soalan yang agak menarik lah. Dia tanya lah, patutkah kita ni nak seronok sangat-sangat bila mai 12 Rabi'ul Awal sebab itu tarikh lahir Nabi, dalam masa yang sama 12 Rabi'ul Awal juga pada hari Isnin Nabi diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau nak seronok sangat-sangat, ingatlah juga hari itu juga lah Nabi wafatnya. Bila wafat tuan-tuan kita nak seronok, tak betul lah. Kelaziman daripada wafat ialah kesedihan. Betul ya? Lazim daripada tuan-tuan sekalian, orang kata apa, wafat ialah ta'ziah, bukan al-farhah, bukanlah kegembiraan. Jadi ini tuan-tuan satu soalan yang menarik untuk kita bincang sekejap pagi ini. Kita buka sikitlah kita punya kepahaman dan tuan-tuan sekalian kemantapan kepercayaan kita dan iman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan sekalian nak jawab lagu mana? Dan saya sebut juga tuan-tuan, ini adalah iradah Allah yang telah berlaku tuan-tuan dalam sejarah dan merupakan kuasa yang Allah Ta'ala tunjukkan dengan kudrahnya, dan berlakulah perkara itu, iaitu apa dia? Tarikh lahir Nabi dan tarikh wafat Nabi adalah ikut pendapat yang masyhur ialah pada 12 Rabi'ul Awal dan juga pada hari Isnin. Tuan-tuan,
Ada pun ikut pendapat yang lain mengatakan Nabi lahir pada 4 Rabiul Awal, ataupun yang kata 8 Rabiul Awal, ada yang kata 9. Itu ada pendapat. Bahkan 9 itu yang paling kuat, walaupun yang masyhurnya 12 Rabiul Awal. Mengambil kira tarikh 12 Rabiul Awal yang masyhur Nabi lahir, dan tarikh yang Nabi wafat juga pada hari yang sama. Ini ulama sebut sebagai apa? Istiqlalan. Istiqlalan munfaridan. Dia guna bahasa tu, istiqlalan munfaridan. Istiqlalan maknanya walaupun nampak tarikh itu serupa, tapi sebenarnya hidup dan lahir dan wafat dua benda yang berbeza hakikat. Munfaridan ini hanya tertunggal. Berlaku pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istiqlalan maknanya lahir dengan wafat ialah dua benda yang berbeza. Dan munfaridan, tarikh lahir dan tarikh wafat itu pada hari yang sama, tarikh yang sama itu hanya munfaridan, berlaku pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah ketentuan Allah Ta'ala. Pasal apa, tuan-tuan sekalian? Dulu ni yang masyhurnya ni antara hikmah adalah ulama bincang. Kerana ulama kata yang masyhur dalam kalangan orang Arab ni ialah 4 bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Tuan. Jadi kalau ikut dan Rajab, dan kalau ikut cerita yang masyhur bulan-bulan dalam kalangan orang Arab ni 4 bulan tu lah. Duk sembang-sembang sikit Zulqa'dah, sembang-sembang sikit Zulhijjah, sembang sikit Muharram. Maksud saya kan, tak timbul Rabiul Awal. Walau aku bincang tentang bulan Muharram, bulan yang diharamkan, Zulhijjah, bulan yang ada haji, tak apalah. Zulqa'dah, bulan kita duduk di rumah, Zulqa'dah. Ini antara nama-nama bulan, dan juga orang katakan fungsi ataupun menunjukkan apa yang berlaku dalam bulan tersebut. Tiba-tiba tuan-tuan sekalian, Nabi dilahirkan dalam bulan Rabiul Awal. Popular lah bulan ni, berbanding 4 bulan yang popular dalam kalangan Arab Jahiliyah. Tuan-tuan, satu bulan yang telah dihidupkan dan dimasyhurkan, dipopularkan dalam kalangan umat manusia oleh umat Nabi Muhammad ialah bulan Rabiul Awal, yang tak biasa tuan-tuan di highlight, orang panggil no, diwar-warkan secara masyhur dalam kalangan Arab Jahiliyah. Baik, makna apa? Kita ni antara je lah. Kita nak maksudnya memasyhurkan satu benda yang tuan-tuan kebiasaan daripada kebiasaan orang-orang sebelum itu. Ini hikmah supaya kita kata kita nak hidupkan tuan selain pada bulan yang 4 tadi, sebagai bulan Al-Haram. Baik. Kemudian untuk tuan-tuan lebih khusus kepada soalan tadi, kita kata bahawa kita tak pernah gembira atas kematian siapa-siapa. Faham tak tuan-tuan? Kita tak akan rasa seronok sama sekali siapa pun meninggal dunia, melainkan tuan-tuan orang sebutlah musuh kita. Musuh kita tu mesti kita ingat, musuh yang kita seronok dengan mati adalah musuh yang musuh kepada Islam, bukan musuh peribadi kita. Tapi orang sebutlah tuan-tuan, tanda-tanda kita ni orang baik, bila kita mati orang sebut kita yang baik-baik. Orang teriak kalau kita mati, orang menangis kalau kita tuan-tuan meninggal dunia. Tapi kalau kita teriak orang pakai seronok ni masalah. Oi, puas awak, ni seronok awak, dia mati dah. Tuan, ini kes nanya jugalah kepada si mati. Mungkin ada benda-benda yang tak kena lah tuan-tuan antara mereka tu. Tapi maksudnya bahawa kalaulah musuh Islam yang tentang Islam dan sekalian, kalau dia mati tu kita rasa tak sedih, itu standard. Maka tuan-tuan sahabat, secara umumnya kita tuan-tuan tak pernah dan tak patut dan tak layak kita ni berasa sedih atas kematian sesiapa pun.
Tentu yang ada pengalaman matinya orang yang dekat dengan kita. Ayah kita, mak kita, anak beranak kita, anak-anak kita kadang-kadangnya tuan-tuan. Ada anak mati belum ada mak. Banyak tuan-tuan. Macam mak kami pun 12 beradik, 12 orang anak. Mak saya ni 6 meninggal, 6 hidup. Hidup tu antaranya saya lah tuan-tuan, tak apalah. 6 beradik meninggal tuan, 4 hak sulung semua meninggal. Hak nombor 5 tu lah jadi sulung lah ni. Nah abang kata ada tuan-tuan anak meninggal sebelum mak. Lagilah tuan-tuan sekalian, dia yang lahirkan anak tu, dia kandung 9 bulan, kemudian tuan-tuan sekalian yang jerit perih apa semua, dia buat perut usung rata, kita kata buat kerja lagi orang dulu-dulu ni, pi motong pun pi, benang pun turun tuan-tuan. Lahir anak dengan serba tuan-tuan payah. Tiba-tiba 2 tahun umur budak anak tu meninggal. Sedih tak? Sedih. Tak ada aku nak hak mak melompat. Lompat sebab anak saya mati dah tuan-tuan. Itu mungkin gila lah kot. Kalau tak gila tak ada tuan-tuan yang macam tu. Ada tuan-tuan yang pengalaman kita kebanyakan hidayah. Siapa? Orang yang tuan-tuan melahirkan kita, meninggalkan kita. Mak kita, ayah kita. Yang ni tuan-tuan mungkin pengalaman kita kebanyakan lah. Tuan-tuan lagi sedih. Lagi sedih. Tuan-tuan, maka saya katakan bahawa normalnya tidak ada siapa yang suka seronok atas kematian siapa-siapa. Apatah lagi tuan-tuan, yang wafat itu ialah Nurul Anwar, cahaya bersela cahaya. Yang wafat itu adalah Sayyidul Bashar, penghulu segala manusia, bahkan Sayyidul Khalqi wal Kaun, penghulu segala makhluk tuan-tuan sekalian. Sayyidul Al-Khalqi wal Thaqalain, kata Imam Al-Busiri, penghulu segala makhluk dan manusia dan jin. Bahkan tuan-tuan sekalian, kalaulah tidak kerana diutuskan Nabi, mungkin kita ini lebih nakal daripada binatang. Ini antara sebab musabab yang kita lah tuan jadi orang beriman, Muslim yang beradon kata orang, adalah bersebab ke antaranya lah pengutusan Nabi kita Muhammad. Bukan hanya melahirkan jiwa kita, bukan hanya melahirkan jasad kita, ibu kita, tapi baginda melahirkan roh-roh kita, hidup tuan-tuan sekalian. Maka sudah pasti tak layak tuan-tuan untuk kita rasa gembira dengan kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah kata lagu tu, pasal apa bila sambut maulid Nabi? Tarikh tu Nabi wafat juga. Dipersoalkan. Kita pun kata lagu ni, ya akhi, nak bagi tahulah, makhluk pertama yang Allah cipta ikut pendapat yang ketiga, hadis yang tidak kuat, ialah tuan-tuan sekalian Nur Muhammad. Hadis pertama mengatakan ialah al-qalamu, qalam makhluk yang pertama. Hadis yang kedua mengatakan ialah tuan-tuan ialah al-lawhu, lauh, makhluk yang pertama yang Allah ciptakan. Dan pendapat yang ketiga mengatakan makhluk pertama ialah Nur Muhammad. Setengah ulama mengatakan Nur itulah ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak apalah khilaf itu berlaku tuan-tuan. Maknanya saya nak bagi tahu, ambil pendapat yang ketiga ini, maksudnya kalau orang tanya kita, siapakah makhluk pertama yang Allah cipta sebelum apa-apa? Jawapannya ikut pendapat ketiga, Nur Muhammad, yakni ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian tuan-tuan, cerita ini disokong lagi dengan kisah Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana Nabi Adam tuan setelah sedikit dengan ujian Allah Ta'ala mengambil buah al-khuldi yang dilarang sama sekali untuk diambil ataupun didekat. Bukan sekat makan tak boleh, dekat dengan pokok tu pun dilarang dalam syurga hari tu ni.
zaman Nabi Adam dan bonda kita Hawa dalam syurga. Setelah peristiwa itu berlaku, tuan-tuan Nabi Adam bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini pun sebutan ini mungkin ada orang yang tertanya-tanya, Ustaz, bukan Nabi ni maksumkah? Tanya pula dah, tuan. Jadi kita tak ada rendang, jadi panjang cerita. Jadi dengan tuan, hikmah yang berlaku itu, akhirnya Nabi Adam AS beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Bila Nabi Adam panggung kepalanya ke tiang arasy mendongak, melihat, maka dia ternampak satu perkataan di samping la ilaha illallah, ialah perkataan Muhammadun Rasulullah. Tuan-tuan, bila dia tengok ada tertulis kalimah Muhammadun Rasulullah ni, maka Nabi Adam kata apa? Ini antara cerita tawassul yang pertama dalam sejarah manusia. Tawassul, tuan-tuan, maknanya mengguna perantara. Istilah tawassul, tuan, masyhur, dibincang panjang selama-lamanya sampai hari ini, dan mungkin akan dibincangkan lagi. Nabi Adam menyebut, aku minta ampun kepada engkau ya Allah dengan perantara Muhammad. Bila cerita ni? Semasa Nabi Adam masih dalam syurga, belum turun ke dunia. Masa tu Ustaz, Nabi Muhammad ada lagi tak? Belum lahir atas alam dunia, belum. Tetapi telah pun tertulis nama baginda Muhammadun Rasulullah di tiang arasy. Bila Nabi Adam sebut demikian, maka ditanya kepada beliau, ditanya kepada baginda, nama Muhammad tu mik mana? Nabi Adam pun cerita, semasa aku mendongak ke tiang arasy, aku melihat Muhammadun Rasulullah. Jadi aku rasa ini bukan biasa punya orang, bukan orang biasa-biasa. Jasad Nabi Muhammad belum lahir, tapi tuan, nama baginda telah pun terpahat di tiang arasy. Dan makhluk pertama yang tuan penyebab kepada segala wujud. Dan tuan, setengah ulama sufi dia sebut dengan lebih halus lah. Dia kata ruh Nabi Muhammad tu lah, dia panggil punca segala kehidupan. Dia sebut macam tu. Dia panggil as-sababul wujud, sebab kepada adanya segala makhluk. Ini bahasanya lah. Maka di sini nak bagi tahu, Nabi telah pun ada secara tuan-tuan alam rohnya sebelum tuan-tuan adanya makhluk yang lain. Bahasa mudah kita kata ada lah, walaupun bukan jasad. Faham lagi tak? Ini pun satu benda yang kena sebut cermat. Sila sebut tuan, dia perlu jajar kata pula. Makna ada Nabi sebelum Nabi Adam itulah ruh, bukanlah jasad Nabi. Ikut pendapat yang ketiga tadi. Apa maksud saya nak habaq? Tuan-tuan, Nabi telah pun, rohnya telah pun ada sebelum sesuatu yang lain. Kemudian tuan-tuan, semasa Nabi dilahirkan di alam dunia ini, Nabi confirm ada atas dunia ini, tuan-tuan, hidup dalam dunia ini dan dengan jasad dan roh yang dilahirkan oleh bonda baginda Aminah. Tuan-tuan sekalian, saya nak cerita lagi tuan sekalian, semasa mana Nabi hidup ini, tuan-tuan, hidup dan jasad dengan roh sekaligus. Tapi Nabi kita Muhammad, tuan-tuan, walaupun dia adalah manusia, tapi bukan sebagai manusia yang biasa. Basyarun la ka basyarin. Nabi adalah bashar, manusia, tapi la ka basyar, bukan macam manusia yang biasa. Tak apalah tuan-tuan. Jadi saya nak tambah sekali lagi tuan. Tiba-tiba Nabi, tuan-tuan, maaf sebut, ketika berlakunya tuan-tuan peristiwa Isra dan Mi'raj. Berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj, tuan-tuan, Nabi singgah di Baitul Laham dekat dengan Palestin sebelum di-mi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Tuan-tuan, masa tu tuan-tuan, Nabi diminta untuk solat berjamaah. Jadi imam kepada Nabi yang ada semasa itu. Ini pun satu cerita yang tuan-tuan agak menarik untuk kita fikir.
Nak kata kita muslim, Nabi tak pernah pun mati dalam jiwa kita. Walaupun Nabi telah wafat jasadnya daripada alam dunia ini ke alam barzakh secara hakikinya. Baik. Maka saya kata gini, tuan-tuan, setelah Nabi diwafatkan Allah Ta'ala, Nabi tuan ke alam barzakh. Dan kena ingat, Nabi juga menyebut dengan kata Nabi, al-anbiya'u ahya'un fi quburihim. Dengar saya sebut lah. Nabi kata al-anbiya'u ahya'un fi quburihim. Makna apa tuan-tuan? Nabi kata semasa Nabi hidup, Nabi kata al-anbiya, semua nabi-nabi, semua nabi-nabi, ahya'un, hidup merekanya, fi quburihim, dalam kubur-kubur mereka. Tuan-tuan, ni kata basyarun la kabasyarin. Kata Nabi, hadis baginda, para nabi sekalian, mereka hidup dalam kubur-kubur mereka. Dan ni pun tuan dengar, kok mana ustaz ni? Ustaz bak bagi elok. Nabi ni mati ke hidup? Awal. Kata Nabi wafat 12 Rabiul Awal. Ya. Tu ustaz kata Nabi kita, Nabi hidup dalam kubur pula. Kok mana cerita ni? Hidup kan mati? Habak bagi elok. Kita kena jelas juga. Secara jasadnya, secara fizikalnya, secara zahirnya, Nabi wafat hakikat. Dengan maksud dicabut roh daripada jasad baginda. Ini cerita yang masyhur tuan-tuan. Tekan Israel nak main ambil cabut nyawa Nabi, minta izin tuan-tuan. Ini tak berlaku kat kita lah. Kalau berlaku tuan kat kita minta izin, kita tak boleh. Esok lusa boleh tak tuan-tuan? Esok lusa boleh tak? Contoh hari bersama main jemaah selalu, esok lusa boleh contoh lah tuan-tuan. Habak kata Nabi wafat yang hakikat, dengan maksud dicabut roh daripada jasad Nabi. Nabi pun wafat hakiki, macam manusia lain wafat. Baik, dimasukkan Nabi ke dalam alam kubur, dia panggil alam barzakh. Maka ketika itu, adakah Nabi hidup atau wafat? Kita kata jasad telah pun wafat. Namun dengan izin Allah Ta'ala, para Nabi tuan-tuan sekalian hidup dalam kubur mereka. Sini orang tanya, Ustaz kata Nabi dah wafat dah secara jasad zahirnya, tapi Nabi sendiri kata Nabi-Nabi hidup dalam kubur. Tuan-tuan, hidup dengan alam yang Allah Ta'ala lebih mengetahui. Tuan-tuan, alam roh. Dan cerita hak kata Nabi-Nabi hidup dalam kubur tuan, disokong dengan cerita yang sebut tadi, Isra' Mi'raj. Masa Nabi Muhammad singgah di Baitul Lahmi, tempat lahir Nabi Isa alaihissalam. Masa tu Nabi salat berjemaah. Nabi kita masih hidup masa tu. Kemudian turun jadi makmum Nabi lah segala Nabi. Bermula Nabi Adam AS sampai Nabi Isa AS, semua turun tuan-tuan jadi makmum kepada Nabi kita Muhammad. Something nak tunjuk Nabi kita penghulu segala Nabi. Habak kata tuan, hak cerita roh-roh Nabi yang kata Nabi-Nabi main solat belakang jadi Nabi tu, bukankah semua Nabi ni dah wafat? Nabi Adam wafat, Nabi Ibrahim, Saleh, nak kira jenuh tuan? Ya, semua wafat. Tapi malam tu mereka semua salat berjemaah, berimamkan Nabi kita Muhammad. Ini menyokong bahawa Nabi-Nabi tuan-tuan setelah wafat secara hakiki, roh diambil berjasad mereka, tapi mereka roh berhidup tuan-tuan sekalian. Dan tak terbatas kepada Nabi sahaja. Tuan-tuan baca Quran, antara orang yang hidup dalam kubur sampai dia lagi diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala syuhada. Orang yang mati syahid dunia akhirat, mati di medan perang lawan dengan kafir yang tentang Islam, tergugur tuan-tuan, syahid di medan perang, mati jasadnya, disambut oleh malaikat tuan-tuan darahnya, tetapi dalam kubur kata Allah Ta'ala yurzaqun, diberikan rezeki.
farihina bima atahullahu min apa dia cerita tu? Farihina bima atahullahu. Farihina bima atahumullahu. Mereka akan gembira dengan apa yang diberikan kepada mereka di alam kubur, kerana mereka mati syahid dunia akhirat. Hidup dalam kubur tuan-tuan, tapi bukan hidup macam kita lah tuan. Bukan hidup jasad, hidup dipanggil alam barzakh. Disokong lagi tuan, kita ni yang kita manusia biasa ni, selain Nabi, selain Rasul, kita ni yang biasa ni, walaupun wali Allah, apa tahu kita ni wali pun tak, orang marhain kita panggil. Mati kita dikebumikan dalam kubur. Saya tanyalah, berlaku tak soal mungkar nakir? Berlaku tak soal mungkar nakir? Yang tuan-tuan ada gerun dengar. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma qiblatuka wa ma imamuka. Tu soalan tu. Tanya kat siapa tu Ustaz? Tanya setiap orang yang masuk dalam kubur setelah mati jasad mereka. Ustaz, soalan muka nakir tanya dekat siapa? Tanya kat kita lah. Ustaz, kita dah mati ni, kita dah mati ni. Tuan-tuan, memang jasad dah mati, tapi roh kita hidup. Saya tanya tuan-tuan yang ada pagi ni dalam masjid kita ni, tuan-tuan dengar saya bercakap suara sebiji-sebiji, hak tengah gagap tak apalah tuan. Nah, abang kata dengar sebiji-sebiji tu, tuan-tuan dengar dengan telinga tuan. Sebab apa tuan boleh dengar lagi? Kerana roh masih ada. Faham tak? Saat lagi, tuan-tuan, bukan tuan saya sekali lah, tuan-tuan, lepas kelas kita ke singgah makan tentang mana pun. Tak kira lah roti yang telur ke, telur atas ke, tuan, tak kisahlah telur lapik bawah ke. Kemarin baru pula roti canai, telur roti canai kapai apa. Kapai pula kemarin ni. VIP kat dia lah. Dia guna kapai, dia buat telur atas tu tengah-tengah tuan-tuan. VIP kat dia lah. Mereka tu tak ada masalah. Bukan urusan akidah. Kan? Kita tuan-tuan makan rasa pedas, rasa lemak, minum air berasa manis. Hak tuan-tuan hidup rasa manis, pedas, masin tu sebab apa? Sebab lidah semata-mata ke? Tak. Sebab roh masih ada dalam diri kita. Faham tak? Tuan-tuan boleh nampak ni, hijau nampak, merah nampak, biru nampak. Ni macam mana? Contoh, orang pun nampak tapi kelabu-kelabu dia kata. Tak kisahlah, tapi nampak juga. Sebab apa Ustaz? Kerana mata semata kan? Tak, kerana roh masih alam jasadnya. Maksud saya, deria kita ni, panca indera kita tuan sekalian, boleh berfungsi. Mata boleh melihat, telinga boleh dengar bunyi-bunyian, hidung tuan-tuan dengan hidung kita, rasa dengan lidah, kerana masih ada roh. Cabut roh tuan, orang jentik telinga pun tuan-tuan tak marah dah. Nak marah tuan kat kawan tu, dia meninggal dah, kita pergi buat geram, jentik telinga dia, mati dah. Dia nak kata apa? Duk kendang sengak tuan. Sebab apa? Roh tidak ada. Maka tuan-tuan, bila kita mati esok, diambil roh daripada jasad kita di alam barzakh, tuan-tuan sekalian, berlaku soal mungkar nakir. Tuan-tuan, yang dengar soalan itu, yang faham soalan itu adalah roh kita. Yang jawab soalan itu adalah roh kita, tuan-tuan sekalian. Tak jawab saja, dia tiba habis dah. Ikut Imam Tirmidzi kata 17 star lepas dalam tanah. Bertimur cuih naik balik. Tuan-tuan, tanya pula, wa man nabiyuka, tak jawab. Tiba pula 17 star, cuih naik pula tuan-tuan. Berulang. Ustaz, masa tu rasa sakit ke tak? Ustaz, masa tu kita dah mati dah. Dalam kubur ada soal mungkar nakir, tanya, jawab tak boleh, dia tiba api 17 star, nak tanya sakit ke tak? Awak masa duk sihat elok ni, orang cubit, sakitnya. Awak dicubit, sakitnya. Kan? Dia tiba, sakitnya. Tuan-tuan, yang sakit terasa pun kerana roh masih ada. Jadi tuan, alam barzakh akan terasa sakit dan akan rasa seronok dengan nikmat dalam kubur pun. Saya nak bagi tahu tuan-tuan sekalian, nak ceritanya, nak habaq Nabi ni tuan-tuan sekalian, walaupun wafat secara jasad hakikinya, tetapi tuan kekal hidup dalam jiwa kita.
Faham kau no? Kemudian nak habaq lagi tuan. Nak habaq lagi. Bila berlakunya al-qiyamah al-kubra. Kiamat besar. Hancur lebok tuan-tuan segala sesuatu. Tapi ada 10 benda yang tak binasa. Ada kata 11, ada kata 12 perkara. Tak binasa. Antaranya lah jasad para Nabi. Ini kemuliaan. Jasad kita hancur. Tinggal tulang senonggeng saja. Tapi itu jasad Nabi, jasad para Nabi tak hancur. Kekal tuan-tuan. Macam jasad mereka masa hidup atas dunia ni. Ustaz boleh kata lagu tu? Ya, sebab Nabi yang habaq mai kita. Jasad para Nabi tuan-tuan tidak akan hancur bila berlakunya kiamat kubra. Duk lagu tu, ujung kepala, ujung kaki, duk lagu tu lah. Tuan-tuan, bukit berterbangan. Langit terpotong-potong timpa ke bawah. Air laut tuan-tuan menembak naik ke daratan. Bumi pula terbelah tuan, berpecah-pecah. Tuan-tuan nak lari tak mana tuan? Hancur lebok. Tuan-tuan sekalian, tetapi jasad Nabi Allah muliakan tidak hancur. Dan setelah ditiup sangkakala yang kedua, tuan-tuan sekalian, siapakah yang pertama dibangkitkan oleh Allah Ta'ala? Siapa nak jawab? Dibangkit itu package jasad dan roh macam tuan-tuan dunia lala ni. Kita dah hidup dunia, mati, alam barzakh, kemudian tuan kiamat kubra, hancur lebok, kemudian dibangkit semula, tiup sangkala yang kedua dibangkit semula. Bangkit semula tuan macam kita lah ni. Dengan jasad, dengan roh. Ikut pendapat pertama, rupa apa sebiji kita. Rupa apa sebiji macam kita ni. Tuan-tuan. Baik. Siapakah yang pertama dibangkit dengan jasad dan roh ketika itu? Siapa nak jawab? Tak jawab ni kau komen Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan, jasad baginda dan roh baginda yang akan pertama dibangkitkan pada yaumul ba'thi, hari kebangkitan semula. Clear. Siapakah yang mula masuk syurga? Nabi kita Muhammad. Ustaz kata ada syafaat Nabi di padang mahsyar, tapi Nabi masuk syurga dah. Tu kita nak minta tolong lagu mana? Nabi lepas ke dalam dah. Kita duk tunggu tanpa padang ni, dia kata. So kita nak minta Nabi syafaat tang mana? Kata syafaat Nabi kan bagi. Tuan, bila masuk boleh, tuan ceritanya keluar pun boleh. Dia yang tak betul ni hak terjun. Kalau masuk keluar tuan biasa, masuk masjid, nanti keluar pula, masuk keluar pula tuan. Iyalah. Tapi dia berkelian kalau kata hak terjun hak tu itu naya, bukan kita lah. Baik, saya nak hafal tuan sekalian. Dengan cerita tadi ni, Nabi lah rohnya yang pertama Allah cipta sebelum apa-apa. Dan Nabi semasa hidup baginda tuan dengan jasad dan roh baginda, Nabi hidup hakiki. Dan bila diambil tuan roh Nabi pada jasad baginda yang mulia, Nabi masuk ke alam barzakh dan Nabi pun kata bahawa para Nabi hidup dalam kubur mereka. Dan apabila tuan-tuan pun sekalian, bila berlakunya kiamat kubra, segala benda hancur belaka kecuali 10 perkara termasuk jasad Nabi-Nabi. Dan semasa ditiup sangkakala yang kedua, yang pertama dibangkitkan oleh Allah Ta'ala Nabi kita Muhammad. Duk sambung-sambung cerita tuan-tuan. Tuan-tuan, abang kata Nabi tak pernah mati dalam jiwa kita. Orang tuan-tuan sebelum Nabi Muhammad lahir di Madinah tu. Lahir di Mekah. Ada orang pergi tunggu di Madinah, Yathrib. Pergi tunggu tuan-tuan, di Yathrib. Tunggu Nabi yang terakhir. Sebelum Nabi lahir tuan-tuan sekalian, tunggu dah. Siapa ni? Orang-orang yang benar dalam agama Yahudi ketika itu. Dan tak pelik saya katakan bahawa sebelum Nabi kita Muhammad dan semasa baginda lahir, ada 17 budak yang diletak nama Muhammad. Geng mana ni? Geng hada percaya kata ada Nabi yang terakhir. Pasal apa? Buh nama tu kok anak mereka lah. Nah, sebelum lahir jasad pun duk hidup dah nama tu.
Muhammad. Jadi tentu dengan cerita saya ni, sepatutnya sewajibnya kita untuk sekalian rasa seronok dan gembira dengan Maulid Nabi, dan kita langsung tak terlintas tuan-tuan sambutan Maulid Nabi itu seronok kita kerana masa yang sama Nabi wafat. Tidak kerana kita untuk sekalian Nabi tak pernah pun wafat dalam jiwa kita. Tuan-tuan boleh kenal Islam hari ni, boleh kenal agama, boleh tuan-tuan kenal Allah Ta'ala. Nah, tuan-tuan boleh sembahyang, puasa, zakat sebagainya. Ini semua kerana tuan-tuan peninggalan Nabi yang jasadnya telah pun wafat. Tapi tuan, nur yang ditinggalkan tuan jadi pedoman kita sepanjang masa. Itu saya nak kongsi sikit tuan, cara orang tak apa kalau nak jawab. Nah, ya Nabi wafat secara zahir, tapi Nabi tak pernah wafat secara roh dalam jiwa kita. Lebih terima siapa lagu tu nah. Tidak terlalu melampau dan tidak terlalu tuan-tuan. Nah, orang kata kurang untuk menyatakan tuan-tuan kita ini mesti suka dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu tuan-tuan sedikit perkongsian idea lah noh, untuk kita jawab kepada orang tanya. Hampa duk sambut Maulid Nabi 12 Rabiul Awal, seronok hampa, tak perasankah tarikh tu Nabi juga wafat? Itulah jawapannya tuan-tuan sekalian.